Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini kita nak sambung InsyaAllah pada pagi ini kita nak sambung perbincangan hadis yang surah As-Saff ayat yang ke-10. Surah As-Saff ayat yang ke-10. Surah yang ke-61. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Hal adullukum ala tijarah, mahukah aku tunjukkan kepada kamu kepada satu perniagaan yang tunjikum min adzabin alim, yang akan menyelamatkan kamu daripada azab yang sangat pedih. Tu'minuna billahi wa rasulih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan kepada Rasul Allah. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan kamu berjuang pada jalan Allah dengan harta-harta kamu dan dengan diri-diri kamu. Dzalikum khairul lakum, itu terlebih baik, adalah yang lebih baik untuk kamu. In kuntum ta'lamun, sekiranya kamu mengetahui. Yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampunkan, nescaya Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Wa yudkhilkum, dan Allah akan memasukkan kamu jannatin tajri, ke dalam syurga-syurga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai.
wa masakin thayyibah, dan memasukkan kamu ke tempat tinggal yang baik di syurga Adn. Dzalikal fawzul azim, dan yang demikian itulah kejayaan yang sangat besar. Wa ukhra tuhibbunaha, wa ukhra di sini dengan erti dan ada lagi kurniaan yang lain, tuhibbunaha, yang kamu sukainya, yaitu nasrum minallah, yaitu pertolongan dari Allah, wa fathun qarib, dan kemenangan yang sangat hampir, wa basyiril mu'minin, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu ansarallah, jadilah kamu ansarallah, golongan yang membantu agama Allah, penolong-penolong Allah. Maksudnya golongan-golongan yang menjadi pembantu penolong agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam, sebagaimana telah berkata oleh Nabi Isa putra Maryam lil hawariyin, kepada pengikut-pengikutnya yang setia, min ansari ilallah, siapakah man ansari ilallah? Itu makulul qaul dia panggil. Man ansari ilallah itu makulul qaul. Makulul qaul ni maknanya apa yang diucapkan oleh Nabi Isa. Man ansari ilallah, siapakah yang akan menjadi pembantu-pembantu aku untuk berjuang di jalan Allah? Qala al-hawariyun, maka pembantu-pembantu Nabi Isa berkata, nahnu ansarullah, kamilah pembantu-pembantu agama Allah. Fa amanat ta'ifah min bani Israel, maka kesannya telah berimanlah ta'ifatun min bani Israel, satu kelompok dari kalangan Bani Israel, wa kafarat ta'ifah, dan telah kufur sebahagiannya. Fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim, kami berikan kekuatan. Fa ayyadna, kami memperkukuhkan atau kami memberikan kekuatan alladhina amanu, kepada orang-orang yang beriman, ala aduwwihim, untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Fa asbahu zahirin, lalu mereka menjadi orang-orang yang menang di dalam perjuangan. Ini ayat 10 hingga ayat yang ke-14. Habislah sampai ayat 14 tu, habis surah Saf. Dalam ayat yang ke-10 Allah Subhanahu wa taala sebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ayat yang ke-10 ni merupakan satu bentuk tausiah. Tausiah. Dia ni kau suka guna tausiah nah. Tausiah ni makna wasiat lah. Ataupun petunjuk ataupun arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat yang ke-10 ni Allah sebut, Allah cuba gambarkan, Allah cuba untuk tashbihkan mana perjuangan agama ini, perjuangan menegakkan agama ni Allah Subhanahu wa taala tashbihkan, serupakan sebagai satu perniagaan. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Jadi Allah tanya, Allah sebut pada orang beriman sebagai targhib, sebagai galakan, sebagai motivasi untuk mereka berjihad fi sabilillah. Dan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan perjalanan jihad itu, operasi jihad itu sebagai satu operasi perniagaan. Jadi kalau perniagaan boleh menguntungkan, kalau kita kecek dengan bahasa biasa, mahukah aku tunjukkan satu perniagaan yang menguntungkan dunia akhirat? Tetapi sini Allah sebut, mahukah aku tunjukkan kepada kamu satu perniagaan yang mana dengan perniagaan ini selain daripada untung, tunjikum min azabin alim, perniagaan ini akan menyelamatkan kamu daripada azab neraka, azab yang sangat pedih. Kenapa Allah gunakan operasi jihad ini sebagai seolah-olah operasi perniagaan? Kerana perniagaan ini memang manusia faham lah, nego tu apa dia? Manusia mudah faham perniagaan itu apa.
Perniagaan ini dia mendapat keuntungan yang besar. Ini sebagai targhib daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa bentuk perniagaan itu? Kalau kita kata perniagaan, kalau kita gambarkan perjuangan ini seperti perniagaan, apa bentuk perniagaan yang boleh menyelamatkan daripada azab yang sangat pedih itu? Ayat yang ke-11 itu Allah sebut bentuk perniagaan itu, iaitu kamu beriman kepada Allah dan itu maknanya beriman kepada Allah dan Rasul dan berjihad pada jalan Allah, sama ada melalui jihad harta ataupun jihad diri, jihad tenaga, jihad akal pemikiran. Zalikum, itu khairul lakum, itulah perniagaan yang lebih baik sebenarnya. Itulah yang terlebih baik untuk kamu jika kamu benar-benar mengetahui. Jadi maknanya daripada ayat 10 dan ayat 11 ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada kita hak dia naknya sebenarnya ke apa dia dalam hidup atas dunia ni. Kalau kita nak berniaga, nak apa pun, biarlah cuba perhati tengok, jihad beriman kepada Allah itu sebagai asas. Kalau tidak beriman kepada Allah dan Rasul, makna tidak Islam lah seseorang itu. Segala kebaikan yang dia buat itu tidak berguna. Seperti mana kita tengok orang kafir, orang-orang kafir yang tidak Islam itu, setengah-setengah tu memang dari segi dermawan lah. Dari segi dermawan luar biasa. Bukan sikit kadang-kadang mereka menghabiskan harta untuk membantu orang susah, tak kira lah ketika malapetaka dan sebagainya. Tetapi dia tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Kesungguhan tu sanggup keluar harta setengah-setengah tu berjuta-juta atas nama individu, tetapi tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi di sini Allah sebut untuk supaya selamat dunia akhirat, yang asasnya adalah iman, yakni beriman kepada Allah dan Rasul. Dan selepas itulah baru berguna semua jihad fi sabilillah itu. Sama ada jihad itu dalam rupa jihad harta ataupun dalam rupa jihad pengorbanan minda, pengorbanan diri, pengorbanan jiwa dan sebagainya. Dan itulah sebenarnya lebih baik untuk kamu jikalau kamu mengetahui. Baik, bila sebut jihad, berjihad di jalan Allah. Berjihad di jalan Allah seperti yang kita maklum, dia bukan semata-mata peperangan. Walaupun kemuncak jihad fi sabilillah itu adalah jihad ma'rakah. Dia ada dalam istilahnya panggil jihad ma'rakah. Jihad ma'rakah ni perang lah. Perang seperti mana Nabi berperang, seperti mana umat-umat Islam yang berada dalam di zaman kita ni, umat Islam yang berada dalam zon perang, misalnya zon peperangan di Syria, di Palestin, di Iraq, di kawasan Timur Tengah dan di tempat-tempat lain. Itu jihad ma'rakah. Selain daripada jihad ma'rakah, dia ada lagi peluang jihad yang lain, iaitu dalam bentuk jihad harta. Jihad harta ni maknanya jihad harta ni kena ada harta lah. Bila kata ada harta, maka seseorang itu mesti dia ada aktiviti yang berkaitan dengan perolehan harta itu. Sama ada dia bekerja, menjadi pekerja, menjadi majikan, dia berniaga dan sebagainya. Dia kena pastikan harta dia itu digunakan untuk jihad fi sabilillah. Dan itulah yang lebih baik untuk kamu. Yaghfir lakum. Dan bila sebut jihad, satu perkara lagi yang kita kena faham lah, kenapa Allah sebut jihad? Kerana jihad ni dia melibatkan pengorbanan. Tidak ada erti jihad jika tidak ada pengorbanan. Jadi pengorbanan itu bermula daripada serendah-rendah pengorbanan sampai kepada setinggi-tingginya. Hak paling rendahnya ke apa dia kita kata? Hak paling rendah. Mana kita lawan nafsu? Waktu paling rendah. Lawan nafsu. Ni. Dalam bab tazkiyatun nafs, lawan nafsu. Lawan nafsu ni maksudnya lah ke mana? Kita tahu nafsu kita ni, innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu manusia ni Allah buat sebagai ujian untuk kita, dia lebih mudah pada benda-benda buruk tu. Nafsu manusia ni berdasar pada kenyataan Allah Subhanahu Wa Taala, dia sebenarnya walaupun fitrah kita ni bersih,
Tetapi nafsu kita tu Allah SWT buat untuk kita sebagai ujian kepada kita. Dia lebih terarah pada perkara buruk. Kalau benda-benda buruk ni jadi mudah benar nak buat. Sebab apa begitu? Kerana perkara maksiat, perkara buruk, perkara yang Allah larang ni, dia seronok, dia ada keseronokan. Tu dia sesuai dengan nafsu manusia. Sebab tu Allah sebut innan nafsa la ammaratun bisu. Jadi bila kita tahu bahawa ini perkara buruk, tiba-tiba jiwa kita nak pada perkara tu, dan kita terpaksa tahan berdasar pada akal dan keimanan kita, maka di situ sebenarnya sudah ada satu jihad. Jihad mana nak lawan kehendak buruk tu, nak lawan sikap buruk tu. Hak tu jihad hak paling rendah lah kita kira. Misalnya kita kata malah, ni kalau dalam kitab Imam Ghazali lah, dalam kitab Imam Ghazali, mana-mana lah kitab-kitab yang berkait dengan tazkiyatun nafs, berkait dengan mujahadatun nafs, berkait dengan tasawuf kau nak lawan sifat malah ni, ingat senang kau payah tu. Sebab malah ni dia kena pada semua orang. Tu nak lawan hak tu. Sebab tu ulama kata malah ni 2-3 minit ya sebenarnya. 2-3 minit ya malah, tidak lama malah ni. Misalnya kita nak mari ngaji pagi dah, dia mari malam. Lawas sebentar 3 minit ilah lalu, syaitan tak kuat mana. Cuma kadang-kadang kita lemah terlajak. Ya ana setaduk malah ni sampai sejam. Kadang-kadang seminit ya malah ni. Sebab tu ulama kata lawas sikit ya. Misalnya kata malah nak mari ngaji. Kau tak mandi waktu uti, waktu bodoh tu mandi mari. Ilah lalu, tak ada naik motor ilah lalu. Tak ada naik kereta ilah lalu. Itu hakikat sebenarnya. Syaitan ni dia tidak kuat sebenarnya. Tapi situ nak dia mujahadah. Sebab tu ulama kata tak ada senjata yang paling besar selain daripada doa, selain daripada minta pertolongan Tuhan. Maka kita menekan diri kita, mujahadah, lawan tu sebentar ya. Seminit 2 ilah lalu malah tu. Cuma nak lawan tu. Tu. Kita kata kecek mudah ustaz. Ya memang. Sebab tu suruh lawan tu. Kita kena ingat pada ayat Quran. Sebab kita ni umat Islam ni tak boleh lari daripada pedoman Quran. Cuba tengok ayat Quran. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Cuba perhati ayat ni nak. Cuba kita dengar, cuba kita amati. Kalau dalam internet kau dalam ngajar, bagaimana orang terjemah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah Allah tidak akan merubah nasib, situasi satu-satu bangsa, satu-satu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Sehingga ma bi anfusihim, sehingga mereka sendiri merubah situasi diri mereka, keadaan mereka. Apa maksud ayat tu? Ni anak nak terjemah ni mungkin lain lah sikit maksud ni dalam kitab-kitab baru. Dia kata ayat tu merujuk kepada kita nak merubah masyarakat, kita kena ubah diri kita dulu. Apa maksud tu? Baik, contoh apa kita tahu. Misalnya masyarakat yang tidak minat pada ilmu. Untuk kita ubah masyarakat supaya minat pada ilmu, kita dulu kena pastikan minat pada ilmu. Kena ubah diri kita. Itu maksud dia. Kita nak ubah masyarakat supaya masyarakat ini aktif dalam ibadat, kita kena ubah diri kita dulu. Hak ni betul-betul berkait dengan ayat sebelum ni. Kabura maqtan indallah. Ayat sebelum ni, mana ayat sebelum ni? Mana? Tu ayat 2 hingga 3, ayat pertama lagi. Ayat pertama lagi tu. Ayat yang ketiga, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Tu ayat yang ketiga. Sangat besar kebencian Allah. Allah sangat benci kepada orang yang dia sebut apa yang dia tak buat. Dia nak masyarakat berubah, tapi dia tak berubah. Tak mungkin itu. Maknanya ayat itu dia menjadi sunnah Allah. Kita nak masyarakat berubah, maka kita kena berubah. Baik, berubah tu dari sudut apa? Kita nak masyarakat berilmu. Sebab tu anda suka terjemah gini berdasar pada kenyataan apa yang anda baca. Mana kalau kita nak masyarakat tu jadi baik, kita dulu kena berubah jadi baik. Jadi baik tu dari semua sudut lah. Dari semua sudut.
Kita sendiri kena bina kekuatan diri kita. Sebab tu orang yang kuat ni dia mampu merubah orang lain. Orang yang kuat ni, bangsa yang kuat, kelompok yang kuat, jemaah yang kuat, dia mampu mengubah jemaah kumpulan yang lain. Kalau kita sendiri tidak kuat, budaya ngaji tak sampai ke tahap yang maksimal, kita kata, lepas tu tahap suka pada tahap ibadat tak sampai kepada peringkat yang Allah SWT kehendaki, lebih-lebih kurang. Tapi semangat tinggi nak orang berubah, dia tak akan berubah masyarakat. Tak akan berubah. Kalau dalam konteks kita sekarang ni, kita nak masyarakat berubah ke apa dia? Kita sendiri kena berubah, persepsi kena berubah, cara berfikir kena berubah. Orang panggil kena mikir. Kita ni peringkat kelas pertama lah, mikir tu. Jadi nak ubah pemikiran ni payah nak ubah pemikiran. Jadi maknanya kita dulu kena berubah. Nak suruh orang lain jadi hebat, kita dulu kena jadi hebat. Tu payah tu. Tu payah. Jadi dalam ayat ini, khususnya ayat yang ke-11, Allah sebut wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Kalau dalam konteks kita sekarang ni, anak-anak memperingatkan kepada anak sendiri dan kepada sahabat-sahabat semua, jiwa kita tu kena ada jiwa jihad. Kena ada jiwa jihad. Apa maksud jiwa jihad itu? Mana kesanggupan untuk agama tu sampai ke tahap sanggup habis harta. Sanggup ke tidak kita? Sanggup habis homo? Anak-anak sebut gini ya. Baik, sebelum kita pergi sanggup waktu habis harta untuk derma fisabilillah, untuk kegunaan Islam, baik, sanggup ke dulu kita buat sesuatu untuk agama tanpa mengambil kira masuk duit tu? Bukan buat sekali, buat bertahun-tahun. Sanggup kita perhabis masa kita untuk kerja agama. Hak duit tu biar. Sanggup ke tidak? Sanggup keluar daripada rumah untuk habis masa. Sehari habis masa. Bukan bulan puasa saja, sepanjang masa, sepanjang tahun, walaupun tidak dibayar. Sanggup ke tidak? Tu tengoklah. Kalau sanggup, maknanya kedudukan kita. Kalau tak sanggup, Allah tak akan beri kemenangan kepada kita. Jiwa gitu tu. Tu. Jiwa memberi, bukan jiwa menumpang, bukan jiwa menerima. Baik. Ada setengah orang, ni saya anak sebutlah. Misalnya kita tengok ulama-ulama kita. Ada setengah tu tubik. Kadang-kadang perjuangan itu dalam bentuk keluar rumah. Ada juga. Keluar jumpa orang ni dalam media dakwah. Maknanya skop dakwah tu adalah melibatkan pertemuan dia berhadapan dengan insan yang lain. Baik, apakah itu saja makna jihad? Ya, itu salah satu. Memang setengah orang ni dia suka bila tubik. Kalau duduk rumah, dia bagi dia tak ada jihad tu. Tak. Jihad ni banyak jenis. Misalnya kita tengok ulama-ulama kita, Imam Suyuti, Imam Syafi'i, nampak duduk rumah lah. Ada ketika dia berjalan. Bila sampai satu tahap, cuba tengok perjalanan budaya ulama kita. Tahap pertama, mula-mula ketika kanak-kanak, ketika remaja, ketika awal belia, dia banyak keluar pergi cari ilmu. Tapi bila sampai satu tahap, dia tak keluar. Apa maksud tu? Seperti sekarang misal jihad ilmu, ulama kita contohnya Imam Suyuti, bila umur 40, setengah ulama kata 45, tak tubik rumah. Kita kata jihad apa tak tubik rumah? Tubik sembahyang Jumaat. Kita tidak tahu jihad dia telah ke mana. Jihad ilmu, buat kajian tentang ilmu, menyebabkan masyarakat di luar ni boleh ambil manfaat daripada ilmu dia. Tak tidur malam. Syekh Maududi tu kadang-kadang tak cukup 3 jam sehari tidur. Nampak duduk rumah tetapi orang sebut dalam sejarah pengorbanan dia sanggup korban waktu tidur dia. Sanggup tak tidur. Orang lain duduk tidur pukul 3, pukul 4 duduk tengah sedap tidur, dia duduk tengah sedap buat kajian ilmu, baca kitab dia. Ingat mudah ke tu? Anda rasa satu lebih payah daripada kita pergi. Kalau pergi ni kadang-kadang suka. Pergi situ, pergi sini. Sukalah mula-mula, tapi untuk jadi lama payah juga. 5-6 tahun. Kerja dia keluar, setengah-setengah sahabat kita keluar untuk dakwah. Payah juga tu. Maknanya dakwah dia tahap dia tidak sama. Setengah orang tu dakwah dia sesuai dengan dia dengan pergi jumpa orang, buat program tu, setengah orang duduk rumah dia. Tapi
kajian dia tu. Ni menjadi kebiasaan ulama-ulama kita dulu. Kukuk mana pun biar kita faham. Maknanya jihad ni sebenarnya hakikat sebenarnya dia bersifat habis. Habis harta, habis homo, habis tenaga, bersifat habis. Itu makna jihad. Kalau kita pergi nak buat jihad, tiba-tiba boleh duit banyak, kena fikir lagi tu, betul ke jihad kita tu? Kemana kena tengok. Di sinilah hadirat nilai dia terletak situ. Boleh jadi tubik tu besar pahala, boleh jadi tubik tu tak besar pahala. Boleh jadi duduk rumah tu habis masa kan gitu. Boleh jadi duduk rumah tu itulah perjuangan dia. Macam-macam jihad ni hadirat. Sahabat-sahabat, jihad ni dia tidak sama bentuk dia. Sebab ulama kita kadang-kadang tak tidur malam. Imam Syafi'i tu kata tak tidur, apa duk mikir, kuatnya mikir. Ingat mudah kena mikir, siapa tak tidur? Kita mikir metan dah lalu. Ni. Jadi maknanya jihad itu suatu perkara yang bersifat, dia bukan satu sifat, satu aktiviti yang tetap gini saja orang panggil. Tidak. Sebab itulah kalau kita nak ringkaskan kata, kita boleh sebut jihad ni adalah merupakan pengorbanan. Ada ketidak pengorbanan? Kalau ada unsur pengorbanan, mana lebih bersifat habis lah. Kita ni kadang-kadang korban pun tak habis lagi harta. Korban hari raya lah, raya haji tu tak? Bunyi yang meleh habis itu, tapi penuh peti, penuh daging dalam peti. Korban, kau orang panggil lagu tu tak korban tu, ruh korban, tak ada langsung tu. Dia korban lah habis lah. Apa ya korban jadi penuh daging dalam peti? 3 bulan tak habis lagi makan. Hak tu saja pada dah kita nak fikir umat kita ni mana terlalu rendah daya memahami perjuangan itu. Misalnya Anas di sebagai contoh lah, sebagai contoh. Mana orang kata kita Allah dah kata. Bapa tidak kerja kerajaan. Kerja kerajaan starting berapa dah dah. Boleh berapa ratus sebulan. Misalnya ada kadang-kadang orang dia nilai sesuatu tu dengan benda. Dia kata misalnya adalah sahabat-sahabat anak kadang-kadang dengan CJ tu, kalau nak kerja CJ tu boleh berdoa, tapi tak sih. Biarlah dia kata. Kita nak mengajar ni. Setengah-setengah orang berfikir kejayaan ni dengan dapat duit banyak. Tu biasa manusia berfikir gitu. Kalau tak dapat duit ini, bukan kejayaan. Dah umum masyarakat kita nak ubah ni payah. Umumnya masyarakat kita berfikir ni dalam bab jihad ni. Umumnya masyarakat kita berfikir seseorang itu dianggap cerdik, dianggap hebat, dianggap kira-kiranya berjaya lah hidup dia bila dia kerja boleh duit banyak. Apakah benar secara mutlak kenyataan? Tidak benar. Tak benar tu gitu tu. Setengah ulama dia taksir berada di tempat tertentu. Kenapa? Sebab dia kata kalau dia duduk di tempat tertentu, maka dia akan meninggalkan masyarakat. Setengah tu taksir diberi gaji untuk mengajar di institusi tertentu. Sebab apa? Sebab ilmu dia terbatas untuk orang-orang tertentu. Masyarakat lah ke mana? Macam-macam ulama ni yang mikir. Hak sesat ni lebih banyak di universiti ke, lebih banyak di kampung-kampung ni? Kita kata kalau pelajar-pelajar universiti tak ramai, hak tu ada dah, biarlah hak tu kerja dia. Tapi kalau semua tertumpu pada perkara tu, jadi hak duk kampung, hak duk ngajar ni, hak jenis kita kata orang-orang yang tidak terpelajar mengajar ni bahaya. Dia tak boleh belah mana ilmu misalnya, tapi dia duk mengajar kapal, dia menguasai masyarakat. Bahaya tu, bahaya. Sebab tu setengah-setengah ulama dulu dia kata sepatutnya orang-orang cerdik lah hak turun mengajar kapal-kapal ni. Orang apa mikir tinggi. Cuba kita tengok profesor nak turun kapal, dia tak sanggup nak turun kapal mengajar lagi tak sanggup. Sepatut dia lah kena turun tu. Jadi menyebabkan harus mengajar kapal-kapal ni umumnya seperti yang kita maklum lah. Itu sebenarnya bahaya. Itu sebenarnya bahaya tu sebenarnya cara tu. Jadi menyebabkan kita tengok budaya ilmu di kampus ni tinggi, kampung tak ada. Sedangkan ilmu tu sepatut diturunkan ke kampung-kampung. Sepatutnya misalnya pengajian tafsir, pengajian peringkat tinggi lah, upgrade pengajian tu. Hak ni sebenarnya orang yang kena ada ilmu sungguh.
Cuba lagi dengar. Sengah-sengah mengajar dibalas. Kita bukan nak kritik. Kadang-kadang dia mengajar tak, dia tak tahu gapo buat dia mengajar tu. Cuba perhati. Sedangkan inilah yang membentuk pemikiran masyarakat. Cuba bayar ni anak dengan sendiri ni. Cuba bayar. Sebab tu kita jadi neng klik dengar berat lagu ni. Dia kata hadis maudhu'. Hadis juga biar asalkan hadis. Anak kata anak singgah semaya dengar dia. Tak tahulah, takut dia tengok kita ada pun dia kata kita ada. Dia kata sibuk asalkan hadis, tak apalah dia tu. Maudhu' pun dah hadis. Anak rasa sebelum dia obat tak apa nak siap ni nyakit ni. Malah kalau doktor kalau doktor dia tak boleh nak tumpu dah pesakit lain. Hak ni je kena tumpu ke hak ni. Tak bukan seorang tu mikir lagu tu. No. Dah kita dinyi orang lemah, kita ambil hadis dhaif sudah lah. Orang sihat kita tahu hadis-hadis sihat. Hadis sihat tu. Hadis sahih. Ni. Hak kecil lagu ni kadang-kadang boleh kira-kira lah. Cuba bayangkan lagu mana jadi. Bukan seorang ni, ramai je ni mikir lagu ni. Misalnya, nak ayat berat. Dia kata hadis ni adalah kitab. Dia pernah ni ayat, kita nak ayat ni kita nak buat koreksi kepada bukan masyarakat, kepada tenaga pengkuliah. Dia pernah hantar surat kepada anak. Ni anak nak ayat ni biar kita ingatlah. Nak ayat ni kedudukan masyarakat kita ni sebagai penjual ni sebenarnya kita berhadapan dengan siapa? Kita kena tahu. Betul kau kita berhadapan dengan masyarakat tak tahu gapo, kau kita berhadapan dengan siapa sebenarnya? Masalah kita lah ni. Bagaimana kita tidak berhadapan dengan masyarakat sangat sebenarnya. Hak duduk nombor 2 tu. Kita berhadapan dengan orang panggil ustaz-ustaz ni. Yang mana kerangka ilmu dia tu sebenarnya tidak mengikut manhaj yang betul. Dia pernah bui satu surat kepada anak. Kalau ustaz nak tahu amalan-amalan ni, ustaz rujuk pada kitab kita. Amalan hak duk buat oleh masyarakat ni tak gini-gini cara mikir, cara amalan tertentu ni memang ada dalam kitab. Dia sebut sosok kita. Cuba fikir, tak letih kita lagu tu. Memang kita tahu ada dalam kitab. Orang persoalan ni sahih ke tak? Kalau nak kira ada dalam kitab ni ke tak? Ajaran salah tu ada dalam kitab lah kau tu. Bukan tak ada. Maknanya kita berhadapan dengan ustaz-ustaz, dengan tenaga pengkuliah yang masih lagi tahap pemikiran dia apa yang ada dalam kitab itu adalah fakta yang benar, tidak ada yang tidak benar, melainkan benar kalau ada dalam kitab tu. Waktu nak ubah tu tak boleh lagi. Jadi maknanya perjuangan kita ni beratlah. Sebab apa? Nak ubah pemikiran yang dianggap sebagai pemimpin agama masyarakat tu. Dia anggap gitu lagi. Dia kata tengok dalam kitab. Lepas tu kalau kita persoal kitab tu, dia kata ulama tulis kitab ni, dia kata bukan ulama jalan ni. Tu pula dia gigu tu pula. Jadi nak buat lagu mana? Nak buat lagu mana? Sebab itulah tak dapat tidak kita kena mendedahkan ilmu. Kita bukan sekadar kita mendedahkan ilmu, kita juga kena memberi faham kepada masyarakat kerangka ilmu tu. Hak orang panggil ilmu yang sahih tu apa dia? Padahalnya dalam agama kita ni, dalam Islam kita ni kalau kita perhati, kita kaji, ulama bui takrif ilmu tu apa? Ilmu tu apa dia? Ilmu ni bukan sebarang maklumat. Tidak. Ilmu mengikut syariat, mengikut agama kita adalah ilmu maklumat yang betul. Syarat dia maklumat tu mesti sahih. Kalau maklumat tu tidak sahih, orang tak panggil ilmu dalam istilah. Dalam istilah, cuba baca buku berkenaan dengan buku falsafah ilmu dalam Islam. Ilmu tu sendiri ditakrifkan sebagai maklumat yang tepat, maklumat yang benar. Kalau kita belajar falsafah ke ilmu ni merupakan khabar, dia kata. Ilmu ni merupakan khabar, maklumat yang masuk dalam minda kita. Tu orang panggil ilmu. Sebenarnya. Jadi hakikat sebenarnya ilmu ni adalah khabar. Bila masuk, ada khabar itu khabar yang benar, ada khabar itu khabar yang tidak benar. Kalau khabar yang benar tu, hak tu kita panggil khabar sadiq. Mana cerita benar. Hak tu sebenarnya ilmu. Sebab setiap maklumat yang masuk bukan semuanya benar. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Jadi ilmu yang masuk, bila kata ilmu yang masuk,
Boleh jadi ilmu tu sebelum masuk dalam minda kita, sebelum kita faham, dia berada pada mulut ulama, berada dalam diri ulama, berada dalam kitab. Boleh jadi belaka ilmu. Sebab itulah ni kita kena cari beberapa poin yang jelas tak betul untuk kita beri kepahaman pada masyarakat. Misalnya orang-orang lagu ni kita kena kata gini. Jadi maknanya pada faham mental setiap maklumat yang ada dalam kitab tu benar belaka, sahih belaka, begitu ke? Kalau dia kata gitu, kita kena tanya lah dia. Dia mau nak terima kah Sayyidina Hasan yang dijamin masuk surga nikah Pak tu? Dia mau nak terima? Adalah kitab tu. Kitab tu kitab berat, kitab tinggi tu. Dia mau nak terima ke tak? Dia kata tak boleh terima. Apa tak boleh? Adalah kitab ke tu? Terima lah. Dia mau nak terima ke? Kata ayah Nabi ni langgar pelacur. Dia mau nak terima? Dia nak kata wan. Adalah kitab tu. Ada riwayat dah benar tu. Bukan semata-mata lagi kita. Ayah Nabi langgar pelacur. Lepas nikah dengan mak Nabi, pergi cari pelacur lagi. Ayah Nabi hak nama Abdullah itu. Dia mau nak terima. Dia orang-orang lagu ni baru dia mikir, kalau gitu ada lagi tak, bukan betul semua. Kalau tidak, penuh pemikiran dia. Jadi bahayanya persepsi tu, bila dia baca kitab dia tengok, dia tak kira rasa dia betul. Kadang-kadang dia berasa tak rasa apa, tapi dia kira ada lagi kitab. Lepas tu dia percaya pada ulama ni. Tak kira ulama ni pelawak pula dah. Dia bukan persoalan pelawak, persoalan tidak teliti. Persoalan tidak teliti. Tu. Jadi benda ni dia kena ngaji. Sebab tu kita sebagai tenaga pengajar lah, dan kita sendiri yang mana ada ni bagi anaknya tenaga pengajar, ngajar ni tak semesti duduk di ruang gini, tak semesti ada mikrofon gini. Bila-bila kecek dengan saya tu kita boleh mengajar. Mana kita nak buka pemikiran. Misalnya bila orang tu dia kata ada lagi kitab, ambil jumpa lagi kitab, tengok dulu riwayat tu setara mana. Lepas tu cerita tu dalam bab apa dia, semua kita kena tinjau belaka. Nak buka pemikiran tu perlu pada satu mujahadah. Kita kena sabar juhna tu. Tu maknanya berat. Jadi sekarang ni itulah yang kita hadapi sekarang ni. Lepas tu kita kena tahulah, kita kena tahu pula dari segi karakter manusia ni, nak karakter manusia ni, passing manusia ni, nak dia jenis tak leh. Kalau kita sebut sesuatu yang bercanggah dengan apa yang dia tahu, dia marah. Tu bukan sifat manusia. Tak kira lah dia jauh tak jauh, memang dia ada sifat tu. Sebab tu ulama-ulama yang membuat kajian tentang karakter manusia ni, ilmu karakteristik ni, dia kata salah satu sifat manusia bagi seorang pendakwah, dia bila dia nak dakwah dia kena tahu sifat manusia. Antara sifat manusia, dia memusuhi apa yang dia tidak tahu. Ini kata-kata Ibn Khaldun. Kena beringat. Nampak jauh pun tapi backing tu. Kalau royak hak bercanggah dengan hak dia tahu, dia akan marah. Pelik ke? Tidak pelik. Tidak pelik, kerana itu sifat manusia. Daripada situlah kita kena fikir cara nak ayat lagu mana. Orang ngaji khusus dalam bidang ilmu, cara ilmu penyampaian, ilmu cara nak menyampaikan, dia panggil counselling, bimbingan counselling Islam. Lagu mana kita nak rawat orang yang bermasalah, dari segi persepsi bermasalah, dari segi tanggapan bermasalah, semua tu masalah lagu. Nak ayat payah kat lah tu. Kadang-kadang ayat dia marah. Marah. Jadi hak tu sebenarnya adalah jihad. Ana sebut panjang sikit tu biar kita tahulah jihad ni macam mana. Jangan kita ingat jihad ni atas semata-mata duit saja, diri kita. Cuba tengok ayat tu kan. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Harta tu mudah, harta tu kita nampaklah. Harta ni bersifat habis lah. Kalau diri lah, ke mana diri? Mana diri ni mana kita menyediakan kita ni untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak benar dan nak ubah tu. Tu jiwa kita kena bersedia. Dan untuk bersedia dengan mujahadatun nafsi, maka kita kena ada ilmu. Lepas tu nak dapat ilmu ni bukan setahun dua, sepanjang hayat kena ada ilmu. Jadi banyaklah sepuluh duk ngaji. Sebab itulah kalau kita kata pelajar-pelajar tak kiralah peringkat mana, katakanlah dia mati semasa belajar, siapa ulama kata syahid kecil, syahid dunia, apa tu? Sebab ngaji-ngaji ni payah nak boleh faham tu. Ginilah kita kata tak, ni kita baca buku teks Melayu, daripada kita tak erti bahasa Arab, nak boleh baca kita Arab tu setahun boleh ke? Tak boleh.
Kalau ngaji sekali seminggu, 10 tahun tak boleh lagi kadang-kadang. Hak ngaji nak hari pun 4 tahun tu kadang-kadang tak boleh lagi. Faham dak ilmu tapi nak baca sendiri. Kitab ni ada banyak jenis pula. Kitab turas, kitab lama, kitab 1000 tahun dulu, 1200 tahun. Kitab Imam Malik ni nak baca. Bahasa dia berubah banyak mana. Laras bahasa tu berubah. Nak lagu mana nak tu? Gak masalahnya ulama kita ni anak sebut ni biar khususnya pelajar-pelajar ni lah. Dah kalau kita peringkat berumur sikit pun tak boleh. Tapi kena bersungguh nak lah. Lagu mana nak sebut ngaji bahasa Arab nak hari tu? Bayar ke? Mana kitab tu? Kita faham dah ilmu gini-gini, tapi kita nak akses sendiri. Kita nak ambil pula maklumat. Kadang-kadang hak guru syarah ni dia sebut poin-poin tertentu ya. Kita nak boleh baca sendiri biar puas hati. Mana ustaz contohnya, kita ngaji. Maulana mana ustaz ni kata dalam kitab ni sebut. Ulama ni kata gini, sebut dengan kitab, baca buku, ada siap rujukan, nak rujuk sendiri dalam bahasa Arab. Kalau kita boleh rujuk sendiri, alhamdulillah. Nak boleh rujuk sendiri, nak boleh faham sendiri. Bukan bahasa Arab saja kadang-kadang tak cukup. Contoh Imam Syafi'i misalnya. Imam Syafi'i bila dia nulis, dia bukan guna bahasa saja. Dia guna mantik, dia guna ilmu falsafah, sebab dia reti belaka ilmu tu. Jadi kalau kita guna keadaan ilmu, dia jadi jimat penulisan kita. Kita nak menyampaikan satu kau, kita guna istilah istilah jimat bahasa. Kalau nak hurah sesa jadi panjang, kita guna istilah. Ini pemahaman ni secara pemahaman ini adalah pemahaman mulhid. Sudah kita mulhid tak tahu. Ini adalah bentuk pemahaman ibahiyah. Ibahiyah kita tak tahu. Tengok dalam kamus ibah ni makna mengharuhkan sesuatu. Kepeningnya begitu. Patut ibahun dengan ibahiyatun itu berbeza. Ada yang nisbah. Apa makna dia? Tu kalau makna hak tu kena ngaji istilah-istilah aja salah. Perbandingan agama, ulama kita reti belaka. Tiba-tiba kita tak reti. Supaya ni lah kita kata, walaupun kita baca ke bahasa Melayu, tapi kadang-kadang pensyarah tu, penulis tu, dia mahir pelbagai bidang ilmu. Dia bubuh satu istilah je. Sudah kita tak faham lalu. Kita baca kitab, dia kata ini adalah pengaruh paganism kita tu. Kita tak tahu nata apa paganism tu. Pagar tu kita tahulah. Kita tak tahu. Sudah sakit kepala tu. Patut tak tahu pula ni istilah-istilah dalam ilmu ke dia. Kena tahu dulu ni istilah ilmu ke dia baru boleh. Jadi apa yang nak sebutnya, nak boleh baca kitab ni dia payah. Sebab tu dia perlu pada mujahadah. Perlu pada sungguh. Sakit kepala. Jadi maknanya jihad tu apa yang nak sebutnya biar kita faham. Jihad tu luah. Jihad tu luah. Tu jihad tu. Jadi nak suruh boleh faham tu. Tu. Baik. Dalam ayat yang ke-11 menyebutkan ciri-ciri orang yang akan berjaya khususnya di hari akhirat adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul, dan orang yang ada nilai mujahadah, yakni hidup dia berjihad di jalan Allah semasa hayat di dunia, sama ada jihad itu dalam bentuk harta ataupun dalam bentuk persiapan diri dia. Dia korban diri dia. Diri itu banyaklah dengan masanya. Orang lain sepatutnya sahabat Nabi kan dalam Quran ada sebut. Puak-puak ahlus suffah tu Allah puji. Orang lain sibuk duk cari harta, duk berniaga, dia sibuk duk cari ilmu, duduk buat kajian ilmu, duduk hafal hadis-hadis Nabi. Menyebabkan dia kesan dia sebab dia tak cari harta. Pakaian pun soyak, tak boleh nak tukar pakai apa sebab dia bukan cari harta. Makan pun tala, kita kata makan pun tak cukup. Apa tu sebab dia bukan cari harta. Dia duduk mujahadatul ilmi, duduk bahas ilmu, duduk bincang tentang ilmu. Jadi menyebabkan makan tak cukup. Sampai Abu Hurairah kata, aku ni 3 hari dah makan buah tamar saja, berasa nak terbakar dah perut. Tak ada ketikanya berlaku lagu tu. Semua kita tengok pelajar-pelajar kita dah, tak ada duit. Tak ada duit sepuluh orang lain lah. Tu. Orang lain kalau setengah-setengah homo peringkat ni khijau dah setengah-setengah tu dah. Kita masih lagi duduk cari ilmu. Jadi tak ada duit. Duit tak ada banyak lah. Tak boleh nak mewah seperti orang lain. Sanggup hidup dalam keadaan lagu tu. Kerana apa? Kerana matlamat dia tu. Kerana matlamat dia tu. Baik.
Dan Allah sebut di akhir itu, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hak tu Allah kata hak tu lebih baik. Jadi Allah tegaskan bahawa hak tu lebih baik. Lebih baik walaupun bersifat habis harta setengah tu, nyawa melayang, mati jadi janda isteri dia, jadi yatim anak dia. Hak ni jadi habis harta, habis homo. Kan nak makan pun susah kadang-kadang. Pakai kereta buruk dia tapi hijaunya dalam beragama jangan kira lah setengah-setengah tu. Zalikum khairul lakum, itu lebih baik. Itu lebih baik. In kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu, kalau kamu sedar, kalau kamu faham, itu lebih baik. Tetapi nak boleh faham gitu tu bukan semua. Kemudian dalam ayat yang ke-12, yaghfir lakum dzunubakum. Dalam ayat yang ke-12 Allah sebut yaghfir lakum dzunubakum, pasti Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Maknanya kita ni sebagai pejuang Islam, cuba tengok. Cuba tengok sahabat-sahabat Nabi. Kita kata Hatib tu lah, Hatib bin Abi Balta'ah tu kan. Kalau kita baca dalam surah ni, dalam awal ni dah, surah sebelum ni, surah Mumtahanah tu lah, bagaimana Hatib bin Abi Balta'ah tu buat kesalahan besar. Mujahadah dia tu siapa mereka pergi perang, ajak kata mati ya. Tapi bila dia buat kesalahan, Nabi tidak hukum dia. Kenapa tu? Kerana itu kesilapan dia buat. Tu kelebihan orang berjuang fi sabilillah. Begitu juga ayat ni. Ayat yang ke-12 ni. Seseorang tu bila dia nekat untuk berjuang untuk agama, nak mewakafkan hidup dia, nyawa dia, harta dia untuk agama, amalan dia tu sebenarnya mukaffiratiz dzunub. Sebenarnya penghapus dosa sebenarnya. Mana kita ni kalau kita ikhlas molek berjuang, dalam saat kita berjuang tu, tak kiralah berjuang dalam bentuk yang macam mana, di situ Allah SWT akan ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Allah akan ampunkan dosa kamu. Tak kiralah dosa-dosa kecil dan besar, Allah akan ampun, kecuali dosa syirik Allah tak ampun. Itu jelas dalam Quran sebut. Kerana beriman kepada Allah dan berjihad di jalan Allah, dia merupakan mukaffiratiz dzunub, adalah merupakan amalan yang menghapuskan dosa-dosa kecil dan juga dosa-dosa besar yang berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dosa besar, ulama kata Allah boleh hapus dengan sebab kita berjuang fi sabilillah. Cuma kita tak tahulah sebanyak mana dosa kita dan sebanyak mana Allah hapuskan dosa kita. Hak ni dosa kita hak berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau berkait dengan orang tak boleh. Fitnah, mengumpat, curi harta orang, dia tak padan dengan zikir tu, tak habis tu, tak hilang pahala, tak hilang dosa tu. Tapi kalau seorang tu tak sembahyang, tak misalnya, tidak puasa, ni lebih mudah sebenarnya hakikat sebenarnya. Sebab apa? Dia berkait dengan Tuhan direct, bukan berkait dengan orang. Tu insya-Allah lah pengharapan kita tu. Itu disebut dalam kitab kita. Wa yudkhilkum, dan bila kamu berjuang pada jalan Allah, berjuang dalam konteks ni lah, konteks ni, misal jihad ekonomi. Ramai umat Islam ni, sebab tu kita kena ingat, untuk jadi tinggi, mendapat kedudukan tinggi dalam agama ni, bukanlah secara mutlak kita belajar ilmu agama saja. Bukan hak tu. Memang hak tu lah hak besar asalnya. Tapi kalau ada seseorang, individu Muslim tu, kita kata dia sanggup habis umur nak ceburi bidang perniagaan, jadi hebat tu aku khabrak misalnya, tapi dengan niat dia tu kerana Allah, kerana nak bantu umat dan sebagainya, itu jihad besar. Kalau mati syahid tu, walaupun tidak syahid marakah, tapi sebenarnya tu atas niat. Innamal a'mal binniyat, dia kembali kepada hadis tu. Jangan kata-kata dia ni dah ahli korporat tak erti apa. Ya, kau tak erti apa, takut kita tak erti nilai orang. Takut dia tu, harta dia tu sebanyak mana bulan-bulan. Saya dalam kisah kutip derma lah kita cari untuk sekolah khususnya Darul Qasas tu lah, peringkat awal tu. Ada setengah tu atas zaman tu. Zaman tahun berapa tu, awal 2000. Seorang individu 5,000 sebulan dia
Akhir sekali bila kita kira-kira siap sekolah hak dia saja dekat dengan 90,000 atas nama dia saja. Nego tak besar mana. Nak pergi rumah dia tu semua kata tak usah lah ustaz, wak habis masa kedekut hangit tu. Orang kata kedekut hangit dia. Kita kata nak terah lah, mana takut ada rezeki. Pergi tu kak, memang kedekut sungguh lah mula-mula tu. Dia kata ambo ni kalau bak kau tak remon dengan ambo memang payah benar. Ambo kena ramah dah, dia kata. Rupanya dia kena tipu kat orang dah. Ambo banyak kali dah kena tipu bak kau tak remon. Kita kata gini lah, kita tengoklah sekolah ambo dia. Akhir sekali bila dia yakin tu, sekali 8,000, 5,000. Ada sama tiap-tiap bulan dia beli. Bila siap sekolah tu, duit dia saja kat 90,000. Dia sorang. Lepas tu ada pula selepas tu, dia kata ginilah. Kalau nak buat bangunan ni, cari barang, upah biar ambo bayar. Apa yang anak nak sebutnya kadang-kadang orang ni dah. Kita nampak tak ngaji agama. Sebab tu dia dua perkara kita faham. Maknanya belajar agama dengan fikrah agama. Dia tak sama tu. Setengah orang belajar agama tapi fikrah agama tak ada. Umat tak dapat kebaikan dengan ilmu dia. Mana kalau nak ilmu dia kena bayar. Berat tu. Setengah orang tu dia tak ngaji agama. Mana kita tak boleh tupai lah dari segi ilmu agama. Dia pun sedar tapi dia faham agama, fikrah agama. Islam boleh naik juga dengan orang lagu. Dengan orang lagu. Sebab dia ada duit. Ramai kita jumpa orang lagu tu. Tak apalah. Nah, dia bantu. Supaya Maududi misalnya. Maududi tu kalau kita baca sejarah dia, salah satu kejayaan dia tu kerana apa? Kerana ada janda kaya. Dia kata ke Maududi, dia kata Maulana nak gapo dia tu, royak saya akan bagi. Enggak Maulana ni dia kata, dia tidak kata saya nak kereta besar, dia bahasa orang. No, saya nak rumah besar. Dia kata dia nak penterjemah bahasa Parsi, bahasa Perancis. Saya nak penterjemah bahasa Perancis. Saya nak kaji buku-buku orientalis yang memburukkan sejarah Islam. Sebab saya tak erti baca bahasa Perancis. Dia nak penterjemah yang boleh diyakini, amanah, jujur dan sebagainya. Wanita kaya tu, janda tu kata boleh. Cari, kos saya bayar. Jadi penterjemah ni, jadi Maududi suruh dia baca buku ni, baca sini. Maududi dia tahulah sini, dia tidak usah baca semua. Baca bab ni, baca tu. Jadi dia tak kerja. Bahkan dia letak syarat siapa-siapa nak ngaji dengan dia boleh tapi jangan bayar. Kalau nak bayar dia tak sing ngajar. Payah nak jumpa lagu tu. Mau nak ngaji saya boleh tapi jangan bayar. Parok tu. Kita buat mana lagu ni? Tak kata sing ngaji. Sebab dia kata nak ngaji syarat pergi, kalau bayar tak sih. Tak balik tu. Apa dia boleh buat begitu? Kerana ada orang-orang yang kira-kiranya tidak orang agama lah kita panggil, tidak ngaji khusus, tapi fikrah Islam. Dia faham. Sebab sahabat Nabi kekuatan dia kerana faham tu. Sahabat Nabi ada ilmu, orang panggil musaqqafin, ni biar kita faham dia punya dalam agama kita ni. Sahabat Nabi ni kalau kita buat kajian tentang sahabat Nabi, hak aling-aling ni tidak ramai. Hak faham tu ramai. Kalau hak tak faham ramai, memang tak berjaya perjuangan tu. Sahabat Nabi ni dia faham agama. Kalau buat faham ni, kalau bahasa Kelantan ni, kalau nak tepat maksud saya sebut faham agama ni, jejak agama. Tu faham nak ayat mana tahu tu. Payah tu nak ayat. Kalau kita pergi luar Kelantan nak ayat, sebab kita tahu orang faham agama. Dia kata dia akan bahas faham agama, nak boleh faham dia kena ada ilmu dulu. Makna ilmu tak faham ni maksudnya jejak. Makna lain tu. Setengah orang ngaji 2-3 hadis tapi jejak lalu. Setengah orang ngaji pahamnya kira best tu dah mumtaz boleh, tapi tak jejak beragama. Nak ayat mana bahasa standard? Mana? Payah kalah tu. Setengah orang tu Allah lemah kita tengok. Tak tahu baca Quran tak habis tapi jejak lah orang. Habis harta untuk agama. Tu kis jejak tu. Nak boleh jejak tu payahnya. Sakit tayar lagu ni.
Nak royak lagu mana? Kalau orang tu orang luar Kelantan lah, nak faham lagu mana? Jijok dia kata dia pula tu nak eja betul ali. No, orang Kelantan faham lalu, apa patut lagi teh lalu. Ana kalau pergi kuliah luar, tu sakit kepala. Nak royak lagu mana? Suruh ni ramai-ramai biar faham. Kalau kita kecek Kelantan, kita tak sah kok kita kecek tak? Tu. Jadi banyak peringkat tu. Mana memahami ilmu apa ni, belajar untuk faham ilmu, selepas faham tu jejak kedak tu, meresak sampai ke sanubari tu, memahami ruh agama. Tu orang Kelantan dia guna satu kalimah, jejak, faham lalu. No. Tu. Tu payah tu. No. Jadi nak buat suruh orang sampai jejak tu tak? Payah kalah tu. Lepas tu kita sebagai orang agama ni kena sabarlah. Sebab dia tak faham, dia tak jejak molek. Dia jejak, dia laju pada kita tu. Dia laju pada kita. Sabarlah. Ana teringat sejarah Nabi ketika Nabi pergi ke Taif lah cerita kan. Nabi kira-kira tak berjaya lah peringkat awal ni. Dakwah Nabi di Taif, bahkan Nabi dihentam parak. Semua tahu sejarah tu. Tapi Nabi tidak doa keburukan kepada penduduk Thaqif. Penduduk Thaqif, Bani Thaqif tu, Thaqafi tu lah Taif tu. Penduduk ramai di Taif ni penduduk Bani Thaqif. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Tu puak dia lah tu. Puak keturunan hak duduk di Taif yang terdiri daripada Bani Thaqif. Tu. Dan Nabi puji Taif. Nabi kata biarlah aku mengharapkan zuriat-zuriat ni. Hak ni hak tua-tua ni kata tak lama tak ada. Dah kedua kali jemaah tak tahu ni. Cuma aku harap keturunan dia. Aku harapnya keturunan dia, zuriat dia tu jadi puji apa je. Nabi sayang. Mana Nabi nampak kebaikan pada puak-puak Taif ni. Bila ni dia tak faham. Nak mana? Dia pekung aku sampai darah tumik nak. Enggak, dia tak faham. Tapi Nabi doa kebaikan untuk golongan Taif ni. Akhir sekali memang terbukti masyarakat Taif yang terdiri daripada Bani Thaqif menjadi pejuang Islam selepas Nabi wafat. Hak paling besarnya Hajjaj tu lah. Pejuang Islam tu. Orang duk kata zalim tu, sebenarnya riwayat tentang hak sebut kezaliman dia menghalalkan Madinah sampai 3 hari, sehingga dikatakan 5,000 lebih perempuan jadi lekat anak kerana diraga oleh tentera-tentera dia. Itu cerita tak betul. Di Madinah pula tu, zaman tu sahabat ramai lagi tu. Sahabat ada lagi. Macam mana boleh sahabat duduk dia gitu? Ulama-ulama. Tu zaman Imam Malik tu. Jadi kita kena ingat gitulah dalam perjuangan ni. Sebab ni kita kecek bab jihad, kita kena faham. Sebab tu jihad ni kena relate. Kena relate. Relate bahasa Kelantan. Jadi bahasa Kelantan relate. Bukan waktu erti. Kena waktu. Kita rayak, orang tak boleh terima, tak apa, rayak pula. Cuba kita tengok, zakir fa inna dzikra tanfa'u. Zakir ni ke dia? Bukan sekali bui peringatan, bukan sekali tazkirah. Memberi tazkirah berkali-kali. Itu mana zakir. Bui peringatan sama-sama. Sebab itulah ulama bahas zakir fa inna dzikra. Zakir di mana bukan sekali tazkirah. Mana memperingatkan sentiasa, istiqamah dalam memperingatkan, baru ada kebaikan. Supaya kita kata sedekah, semaya. Antara ciri semaya yang boleh merubah seseorang, semaya yang dilakukan secara istiqamah. Salah satu, bila sebut istiqamah, dia ada 2 ciri besar istiqamah ni. Apa dia? Mana buat dengan tetap dan memikirkan kualiti. Tetap dan kualiti, 2 serta. Kalau buat tetap tapi tak pernah muhasabah ibadat, tak fikir pada kualiti, itu tidak bermaksud muhasabah mengikut kaedah syarak. Sebab istiqamah ni bukan sekadar buat dengan tetap. Tetapi dia kena ambil kira kualiti. Untuk kita boleh nilai kualiti, dia kena ada muhasabah. Sebab tu setengah ulama kata istiqamah mesti ada ciri muwazabah dan ciri ihsan. Muwazabah ni buat dengan tetap. Ihsan ini ke dia? Fikir kualiti ibadat. Barulah jadi istiqamah. Jadi orang-orang yang berjihad, Allah akan masukkan mereka ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai. Dalam Quran ni banyak benar sebut. Bila sebut syurga, akan sebut mengalir sungai di bawahnya.
Sebut sama tu kalau bab syurga. Bab apa gitu? Enggak, kalau tempat kita ni kita tak berasa mana apa kali. Sungai. Kita perik dengan sungai. Baru ni parok kena baru ni. No. 100 kaki naik air setengah tempat. Duduk tepi sungai tu. Perik tak asir dah. Lah ni orang tak asir buat rumah tepi sungai. Buat apa? Mungkin tempat kita banyak sungai. Tapi di Mekah ni ada sungai. Tak jumpa sungai. Tak ada sungai seperti kita je. Jadi sebut dalam situasi, dalam kita kata geografi lah, kita ada dalam bentuk muka bumi seperti Mekah dengan Madinah ni, bila sebut sungai mengalir pula tak ada lah. Orang Arab bila sebut sungai mengalir tak ada lah. Hak ni bersyurga dah. Sebab tu bila dia mari ke Malaysia dia kata jannah Malaysia ni. Kita ni pasal panas-panasnya dia mari jannah dah Malaysia ni. Apa? Dia tengok lain bentuk muka bumi tu. Jadi bila sebut orang ni dia terasa benar. Dia terasa benar. Jadi Allah sebut gitu tu sebagai targhib. Ni ayat ni sebut syurga dan sebut bentuk sungai mengalir. Ni dia panggil ayatut targhib. Ayat untuk memberi galakkan kepada manusia sebagai targhib. Kemudian Allah sebut Allah akan masukkan wa masakin at-tayyibatan fi jannati adn, dan Allah akan masukkan kita, yakni pejuai-pejuai ini, ke satu tempat tinggal yang tayyibah, yang cukup istimewa dalam syurga Adan. Dalam syurga ni banyak, ni salah satu syurga Adan. Baik. Yang terakhir anak nak sebutnya sebelum kita pindah kepada ayat yang ke-13, bila sebut syurga, bila sebut syurga, pemahaman yang difahami oleh orang Arab bila sebut syurga. Syurga jannah ni mana kebun asalnya. Kebun ni dekatlah dengan masyarakat Madinah ni. Masyarakat Madinah ni kita kata negeri pertanian. Madinah ni, Mekah ni jenis perniagaan. Sumber pendapatan utama masyarakat Mekah adalah melalui perniagaan. Penternak kita ada juga, tapi hak besarnya adalah perniagaan. Sumber pendapatan masyarakat Madinah secara umumnya adalah melalui pertanian. Jadi bagi masyarakat petani, air ni sangat perlulah. Syurga baik kita sebut ni, anak-anak sebutnya falsafah dia lah, falsafah syurga ni yang disebut oleh ulama. Kalau kita tengok apa yang disebut oleh Allah nikmat dalam syurga ni, perkara tu ada dah atas muka dunia. Sebut tentang perempuan cantik hak panggil bidadari. Lepas tu lelaki cantik yang disediakan. Sebab dalam riwayat sebut perempuan-perempuan hak tak nikah ni kan, tak nikah sama ada dia mati awal ataupun dia mati dalam, atau dia tak nikah sapak tua lah, kita kata sapak tua amat. Lepas tu kalau dia ni orang baik atas dunia dia akan dikahwinkan. Dia akan dikahwinkan di syurga. Nikah dalam syurga. Bukan dalam hotel-hotel dalam syurga. Nikah lagu mana? Dan dia tak nikah atas dunia dulu. Dia nikah dengan lelaki-lelaki hak juga yang tidak berkahwin dalam atas dunia. Dia nikah dulu. Lepas tu dia minat tu siapa dia cara tu asal fikir lah tu sakit kepala. Tu asal fikir tu. Waktu suruh malaikat pandai lah tu buat tu. No. Tapi nikah ada sebut. Nikah. Tu ada juga berlaku lagu tu. Mana perempuan ni dia kahwinkan dengan lelaki dunia juga. Ada setengah tu. Tu gitulah. Lepas tu nikah tu hak kena nikah dengan hak dunia juga. Kemudian dia akan disediakan, kalau hak perempuan agak dia ada pelaya-pelaya lelaki ada juga, wildanum mukhalladu. Lepas tu kalau hak lelaki ada bidadari. Bidadari ramailah bidadari. Jadi sebut tu kira-kira hak manusia nak lah dunia. Lelaki dia nak pasangan dia perempuan nak pasangan dia lelaki. Kita nak makanan sedap, nak pakaian sedap, nak hidupnya. Sebut katil tebal tak tahulah cak kau dia, brand kau dia, siapa. Lepas tu dia ada TV. Sebutlah kau Quran. Tidaklah sebut TV tapi ada tayangnya. Nak tengok kau dia boleh berlaku. Siapa dia nak tengok orang duduk dalam neraka pun boleh. Allah buka jadi nampak. Channel tu banyak. Terang molek. Sebut dalam hadis. Jadi apa yang disebut dalam hadis tu sebenarnya perkara-perkara yang ada berlaku atas dunia ni. Sebab apa?
Misalnya digambarkan nak makan buah, orang kita nak makan buah ni kan, makan ni kesihatan lah buah ni dah, buah. Mana tak perlu pergi makan cai. Dah. Bukan ni lah boleh petik gitu segar. Segar. Bayar ke lagu mana? Cuba fikir. Kenapa sebut gitu? Jadi apa yang Allah sebut atas berkenaan dengan nikmat dalam syurga tu dah, semua tu ada di atas dunia. Sebenarnya tak ada satu pun yang Allah sebut nikmat syurga ni yang tidak ada atas dunia. Ada belaka. Nak pergi mana-mana dia boleh terbang sepuluh burung, nak pergi mana-mana. Kalau ada lah atas dunia ni seorang tu tak boleh terbang, bawa ketak mari terbang atas pucuknya, mari tu jak berhenti sini tak. Lagu mana agak-agak. Tapi dalam syurga gitu. Sebab manusia suka ke melancur naik kapal terbang, kos mahal tu. Suka tu. Boleh belaka. Bapa gitu. Allah SWT nak ayatnya, kadang-kadang manusia ni hidup dia, kadang-kadang hidup dia mati kerana benda-benda lagu tu ya. Atas dunia ni kadang-kadang manusia tu pengorban dia hidup dia 40 tahun kerana nak sebuah rumah ya, kadang-kadang tua dah boleh rumah duduk sebulan mati. Perjuangan ini daripada muda nak sebuah rumah yang harga 300,000. Tu je kadang-kadang perjuangan manusia ni. Patut ke? Berbala ke? Tak. Sebab apa? Sebab rumah tu dia boleh rosak. Kadang-kadang tak ada rosak rumah dia dulu rosak. Kadang-kadang manusia ni berjual 40 tahun 30 tahun kerana nak kekayaan. Sampai kemuncak dia kaya, doktor kata awak ni tak boleh makan, kena makan roti saja. Cuba bayangkanlah. Air pun kena minum separuh liter ya sehari. Minum lebih tak boleh gelembung muka. Ada setengah penyakit tak boleh minum air banyak. Penyakit buah pinggan tak boleh, orang lemah jatuh, kena minum. Mak saya tu kita suka air, sesusu air, tak susu dia minum banyak. Kita tak secara daripada dia habis. Lepas tu tunggu kat air pula. Kalau banyak tu jadi soal macam. Maknanya siapa tahu tu? Gitu. Harta ada, tiba-tiba tak boleh nak nikmati pula. Semuanya gitu. Setengah tu ada isteri cantik, dia tak orok pula. Dia letih. Orang kaya ni kau isteri comel, yang saya pak bin ni macam. Dia tu ada. Ada setengah tu boleh suami cantik comel, perangai huduh lek. Gapo dia sebenarnya hakikat. Tu kita kena tahu. Sebab tu ulama bahas maksudnya Allah nak ayatnya atas dunia ni hak kita kata nak hak manusia sanggup mati kan isteri comel, lelaki tampan, harta berjuta, rumah besar, kereta besar, tidak sempurna sebenarnya. Dalam syurga rumah besar setaman rumah. Pintu 1000. Bilik dia luas antara langit dengan bumi. Bilik kita kata roh nak nyapu. Dia duk fikir nak nyapu aku gon dia mikir. Dia duk fikir nak nyapu lagu mana bilik besar tu. Awak kau darat tak darat no? Allah nak ayat kita nyata dunia ni kalau comel pun itu bayangnya syurga. Jadi kalau kamu nak berjuang sampai mati kerana nak kecantikan, hak tu boleh hilang bila-bila masa. Jadi kalau kita nak sungguh hari akhirat, kalau comel secara mutlak. Kalau boleh rumah besar tu besar dia comel. Dia benda tu tak hilang. Dia kita ni, umur kita ni, kalau kita setahun ni duduk kita tahu comel keuduh kita setahun ni, bila bangkit di hari akhirat Allah jadi umur lebih kurang 25 belaka dalam hadis bu. Apa maksud? Maksudnya Allah nak ayatnya kalau kamu nak dunia, nak perempuan, nak apa, kamu kena ingat akhirat itulah hak yang hakikinya. Sebab tu ulama kita bayangkan kecantikan dunia, nikmat dunia ni adalah bayangan syurga. Cerdik kau seseorang tu kalau duk kejar bayar tu sampai mati ke diri. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis al-qais man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang hak cerdik sungguh ni bila dia nak buat sesuatu atas dunia, dia kira hari akhirat. Misalnya kalau dia nak pada perempuan ni boleh bawa dia masuk surga ke tidak? Kalau dia nak cari harta ni boleh bawa dia masuk surga ke tidak? Hak itulah Nabi kata orang yang bijak sana, tidak sekat bijak sini, yang bijak sana. Tu. Hak tu sebenarnya itu falsafah surga. Cuba perhati tengok. Nah, kalau kita baca buku-buku dia ada khusus tentang syurga ni, ada buku khusus. Semua yang Allah sebut tu semuanya ada dah atas dunia ni. Kenderaan. Cuba bayangkan buka rumah bukan setikak rumah dalam syurga ni. Bukan setikak. 2 tikak paling kurang.
Sebab dia buka tu kat atas tu sama tinggal pokok, dia buka tu dia boleh petik gitu buah-buah. Nak pakai wasata. Pakai Allah tangan gitu. Ha. Enggak pucuk niding, tak pelik apa, pucuk niding lah. Terus pelik mana Abu Lamuk tu boleh dok. Oh, ni boleh petik gitu. Cuba bayar ke lagu mana. Orang Arab ni dah, kalau kita kena ingat, salah satu sahabat Nabi bila Nabi sebut tentang syurga, dia nampak dia terbayar. Sebab tu dia sanggup mati kerana agama. Sanggup mati kerana apa? Sebab apa? Dia jadi taksir pada dunia. Orang tak boleh nak tipu dia dengan dunia. Orang tak boleh nak rasuah dia dengan dia. Sebab apa? Dia tak nampak ni. Dia nampak akhirat. Tapi hidup dia di dunia. Berjual dia sampai mati ni, tapi dia taksir dunia. Sahabat Nabi ni tidak terpengaruh dengan dunia, tidak gila pada dunia, taksir pada dunia, tapi sanggup mati atas dunia. Apa? Kenapa begitu? Nak berjual dia kena ada jiwa lagu tu. Ni kalau duduk saya ke harta salah sedekah 50 riyal seminggu, ingat lagi. Nak berjual agama lagu mana tu? Allah dia kata salah tukar, ingat ke 5 riyal. Gua hari mula-mula puasa dia pena betul mata. Tak rajin omong-omong dia derma 50 riyal. Hari tu salah seminggu merah muka lagi. Gerung lagi masjid lepas hari tu. Takut salah pula. Tu beratlah. Siapa takut tu jadi jiwa tu perlu dipulihkan. Jiwa kita tu perlu dipulihkan. Perlu dipulihkan. Kalau tidak masalah. Sebab itulah dalam ayat yang ke-13 Allah SWT sebut hak tadi hapus dosa. Dalam ayat yang ke-12 tu hapus dosa. Allah akan hapus dosa. Dalam ayat yang ke-13, cuba tengok ayat yang ke-13, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Adalah ayat yang ke-13, wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Itu ayat yang ke-13. Dan ada lagi kurniaan lain. Ada lagi kurniaan lain kepada mujahidin ini, kepada mujahid ini yang kamu sukai. Wa ukhra tuhibbunaha, dan ada lagi kurnia Tuhan yang lain yang kamu sukai. Gapo dia? Nasrum minallah, pertolongan Allah. Wa fathun qarib, dan kemenangan yang hampir. Wa basyiril mu'minin, rayak pada orang beriman. Rayak pada orang beriman. Kalau dia jadi pejuang agama Allah, dia akan dapat nasrum minallah. Nasrun ni bukan makna kemenangan, makna pertolongan Tuhan. Kadang-kadang tak menang tapi dia dapat pertolongan Tuhan. Said Qutb rahimahullah. Said Qutb ni dalam sejarah dia, beberapa jam dia nak kena hukum gantung. Said Qutb rahimahullah ni, dia nak hukum gantung, nak kena hukum gantung, beberapa jam lagi nak kena hukum gantung. Jiwa dia tak berubah, minda dia tidak terganggu. Dia boleh bersyair, bermadah pujangga lagi tak teruk. Dia boleh bersyair lagi. Syair dia tu orang guna ruat nasyid boleh pitih. Ya dia hanya mati di tali gantung. Ni Said Qutb. Apa tu? Jiwa lah ke mana tu? Setengah kalau kita tengok, kalau kita baca, tengok dalam dia komentari lah. Sebab biasa gantung ni dia gantung pada waktu pagi. Dia gantung pada waktu pagi. Orang nak kena gantung waktu pagi, bila pergi buka tu dia tak boleh jalan, jadi lembek habis. Lumpuh jadi. Kena angkat. Takutnya mati tu. Kena heret. Dia kaki dia jadi tak boleh nak jalan. Jadi orang Kelantan panggil tak lekat dia cacat. Hilang upaya. Tapi Said Qutb tak relax dia. Dia boleh bersyair lagi. Dia kata kalau dia mati pun siramlah atas pusara dengan air perjuangan, air jihad, air pengorbanan. Dia sebut pada anak-anak didik dia. Syair tu orang Arab duk guna lama mana. Diterjemah dalam bahasa Melayu kita wat nasyid. Jadi kaya kau tu wat nasyid, laku. Hak siapa dia sebut tu? Said Qutb. Bagaimana jiwa boleh jadi lagu tu? Jiwa boleh jadi lagu tu. Itu apa? Nasrum minallah. Dapat pertolongan Tuhan. Bagaimana kita tengok satu kes yang berlaku di bumi Madinah. Seorang perempuan, seorang ibu.
Bila pergi perang semua keluarga lelaki pergi perang. Hak lelaki, ahli keluarga hak lelaki pergi perang. Bini apa tu lelaki dia, anak lelaki dia pergi perang. Mati semua. Semua mati. Bila tentera Islam balik, dia tunggu tak ada suami dia tak balik, anak lelaki dia tak balik, semua mati. Dia menangis. Anda tak ingat hadis ni panjang kan? Dia menangis. Sahabat Nabi tanya, "Apa menangis?" Sahabat tanya lah, "Apa menangis?" Dia kata, "Saya tak ada dah anak-anak lain untuk pergi perang. Lepas ni tak ada. Lepas ni kalau perang saya tak ada dah zuriat saya untuk pergi perang." Maknanya dia ni faham nah ni. Lepas ni dia kata keluar, kalau peperangnya ada lagi, dia tak boleh nak hantar dah suami ke anak ke, tak ada dah, habis. Maknanya zuriat lelaki, suami sendiri pun tak ada. Tu. Gitulah. Bapa yang jadi gitu, nasrum minallah. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar misalnya, sahabat-sahabat Nabi yang lain, Sayyidina Abu Bakar ni antara sahabat kaya. Jangan kita ingat Abu Bakar ni miskin. Sayyidina Abu Bakar ni antara sahabat yang kaya, walaupun tidak sekaya Abdurrahman ibn Auf, tidak sekaya Sa'ad bin Abi Waqqas, tidak sekaya Abu Sa'id Al-Khudri, tetapi dia ni kaya sebab dia ahli perniagaan. Sayyidina Abu Bakar ni, tapi harta dia habis untuk agama. Dan Sayyidina Abu Bakar dia berjaya memahamkan isteri dia Ummul Ruman, sehingga isteri dia acak kali bila buka genak berah kat tak ada gerah, tak apa, puasa ni boleh rupanya puasa. Bila tak ada makan ni, niat puasa pukul 10 pagi boleh, mengikut pekah boleh, niat puasa tak apa. Lepas tu kalau ada tak boleh lah, kena buka ngarik dia ada lepas tu. Tapi maknanya gitu jiwa. Maknanya nak berjaya ni dia tak boleh faham untuk lelaki saja, isteri pun kena faham juga. Dan nak memahami keluarga ni satu perkara besar juga tu. Kalau kita saja faham, isteri kita tak faham, anak kita tak faham, logak kita je kira berjual. Bini dengan anak kita bekok mata-mata tu tengok cerita anak setai rumah tu. Teruk lagu tu. Nak jadi pejuang Islam. Kita jangan kira lah. No. Tapi anak isteri kita ni tak ada kerja lain. Puas tu ada rumah. Tak ada nak buat kau tali. Dia kena eret juga isterinya. Biar dia juga tubik. Kena buat lagu tu. Sekurang-kurang bulan puasa ni heret. Ikat tak apa, ikat bagi letak di masjid biar tadarruh ngama-ngama sesek muslimat. Tak boleh duk main tadarruh dengan TV rumah, tak jadi. Tak boleh. Isteri kita tu sebab apa? Cuba tengok sahabat-sahabat Nabi, isteri faham lah kau. Tengok Sayyidina Abu Bakar ke, bila dia nak hijrah ada, bila hijrah, nak Abu Bakar hijrah seorang 8 bulan selepas tu baru keluarga dia hijrah. Ni yang kita pelik ni sahabat Nabi, bila dia hijrah tu dia tak tinggal sedikit pun harta kepada anak isteri dia. Sehingga umur Uman tu memang tak ada lah kalau kita kata gandum ke, tak ada sikit kabut. Tapi dia yakin pejuang Islam ni dia tak akan mati kelaparan. Dia yakin waktu ada saja rezeki. Kena beriman dengan ayat wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kena beriman dengan ayat tu. Kita nak ngaji agama ni duk bimbang tak ada piti. Bimbang awak ke dia. Bimbang awak ke dia. Tak ada pejuang Islam mati kelaparan. Mati kena bunuh ada. Tu kena ingatlah tu. Jadi dalam ayat yang ke-13 ni Allah sebut ada lagi pertolongan lain, dan hak ni hak mahal sekali. Gapo dia? Dapat nasrum minallah. Dapat pertolongan Tuhan. Cuba bayar ni anak-anak sebut ni jiwa pejuang lah kita kira. Jiwa pejuang ni kena lagu ni. Jadi hak ni kita tak akan dapat kalau kita tidak baca cerita tentang sahabat. Baca cerita sahabat ni nak. Tok Guru Mufti Besar Kelantan masa anak mengaji dengan dia tu, kalau dia baca cerita sahabat, dia duk mengajar gini, dia boleh jerit mengalir air mata. Siapa basah janggut dia baca cerita Sayyidina Uthman, pengorbanan Sayyidina Uthman. Mana jiwa dia tu, patutlah kita kata 24 tahun meretah tu tak pernah tinggal mai tahajud kecuali 2 kali lah. Kita tak tidur nak mai tahajud, mana buat tak tidur. Tu nak sabar lah jiwa lagu tu. Anak ngaji dengan dia masa peringkat sekolah menengah tu, kita doa asrama. Minta maaf lah. Tak apa, tak ada guru di sebelah sini. Lari semua asrama. Akhir sekali gua kata tak boleh, mu kena duduk luar. Gimana? Giduk ngaji dengan tok guru. Gratis sekali ngaji. Masa saya dulu dia ngajar kitab ke dia? Pekoh Said Sabit tu. Kitab tu. Lepas tu
Kita Urdu, dia ngajar kita Urdu. Huraya Asmaullahul Husna. Dia ngaji ilmu hidup cara kesufian. Dulu dia tak sibuk ngaji, tiap-tiap lepas asar. Lepas asar 7 kali seminggu. Lepas maghrib 7 kali seminggu. Dia ngajar semua. Jiwa dia tu. Situ anda tengoklah dia kalau sebut tentang sahabat. Kadang sebut Sayyidina Uthman, basah janggut jadi. Jadi jiwa lagu tu payah tu. Perlu latihan tinggi benar tu. Jadi sahabat ni pelik lah. Sebab tu ulama kata kalau kamu nak tengok ajaran Nabi, kena tengok sahabat tu, baru kamu faham perjuangan sahabat tu setara mana. Dia dapat ke dia sahabat nasrum minallah, pertolongan Tuhan. Dia jadi tak berasa susah dengan tak ada harta. Setengah orang yang tak biasa ni kira pitih 450,000 tu tak ada lagi tu. Kita pitih 1,000 tu kaya dah berasa. Jangan tu main, berat jiwa tu. Berat jiwa tu. Sebab apa? Sebab dia tak dapat nasrum minallah. Orang yang dapat nasrum minallah ini hidup dia rasa insyirahus sadr. Jiwa dia luah, tenang. Dunia ni luah. Dunia bagaikan anak yang punya. Dia berasa lagu tu. Dia berasa lagu tu. Kita pejual ni kena berasa lagu tu. Ni nak jadi pejual lagu mana? Takut orang pecah kerja. Lama kita kecek kan. Yang lucu jawatan. Jangan main-main. Tu supaya tutup email tu main-main. Pakai kecek lebih-lebih. Dan pecah demo. Jadi setengah tu bimbang. Adalah kita tengok beberapa orang sebelum dapat jawatan kemain kuat jihad fi sabilillah dah. Bila pegang jawatan ke takut slow kecek. Bapa jadi lagu tu. Tu kena mana nasrun minallah ni dak. Nasrun minallah ni salah satunya jiwa dia tu Allah saja. Dia tak hira daripada dunia ni. Hak ni kurnia. Kalau boleh hak ni orang tu jadi kebal. Dia tak takut siapa dalam agama Allah. Hak ni hak kita nak ni. Tapi dengan cara yang bijaksana lah. Jadi dengan kemenangan itu, bila kita dapat nikmat nasrun minallah, walaupun perjuangan kita nampak tak ada kemenangan, tak dapat kemenangan, orang tak kata kita berjaya dalam perjuangan kita, tapi jiwa kita telah menang. Dan itulah kejayaan yang besar. Bila seseorang itu berasa dia berpihak, Allah berpihak pada dia, mari berasa secara perasaan, secara keyakinan, akidah Allah bersama dia. Biarlah orang tidak bersama dia. Boleh lagu ni, dia akan jadi jiwa sahabat. Itulah kemenangan sebenarnya. Dengan kemenangan ini, dan dia akan berasa, tak lama dah kita akan dapat kemenangan. Bila Allah beri tolong, dia nampak benar, perjuangan nampak benar semua. Sentiasa positif hidup dia, optimis hidup dia, yakin semua. Itu orang panggil nasrum minallah. Tu payah nak boleh. Gitu. Misalnya Nabi SAW dalam kitab ni dia buat mari satu hadis Nabi, satu riwayat. Anak nak baca, lepas tu kita perhabislah sepanjang ni. Misalnya Nabi pernah bersabda, "Man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula wajabat lahul jannah." Fa'ajiba laha Abu Sa'id, yani Abu Sa'id Al-Khudri, faqala a'idha alayya ya Rasulullah, fa'adaha ma alayhi, thumma qala wa ukhra yurfa'u biha al-'abdu 100 darajatin fil jannah ma baina kulli darajatain kama baina as-sama'i wal ardi. Qala wa ma hiya ya Rasulullah? Qala al-jihad fi sabilillah. Al-jihad fi sabilillah. Nabi pernah bersabda, barang siapa yang reda Allah sebagai Tuhan dia, reda Islam sebagai agama dia, reda Muhammad sebagai Rasul, maka pasti dia dapat syurga. Siapa dia boleh terima Allah sebagai Tuhan dia dengan rasa reda? Reda ni puas hati, sehingga dia tak nampak dah benda lain. Ni dia panggil maqam rida. Maqam rida. Bukan maqam rida Syiah tu.
Sebab Ridha ni apa ni Syekh Ridha tu ada juga nama imam Syiah. Waktu besar kubur dia. Waktu maqam Ridha Syiah tu. Ni maqam Ridha ni kedudukan darjat ni. Dia sapa ke maqam Ridha. Ridha Allah Subhanahu wa taala, ridha pada Rasulullah. Ridha ni dalam bahasa kita ni sikit sangat makna. Ridha dalam bahasa Arab, dalam bahasa syariat ni, ridha ni maknanya satu kedudukan. Kedudukan jiwa seseorang dia terima agama dengan secara ridha. Ridha ni mana dia puas hati, dia tak akan tinggal agama. Kalau bertembung kepentingan dia dengan kepentingan agama, dia sanggup tolak kepentingan dia. Kalau bertembung kepentingan ibu bapa dia dengan kepentingan agama, dia sanggup tolak ibu bapa dia. Hak tu maqam ridha. Oh, berat tu waktu tu. Mana kita akan utamakan agama. Sebut mudah, nak boleh sapa tahap tu payah tu. Siapa dia sapa tahap tu, pasti syurga dia. Pasti syurga. Maka Abu Sa'id pun pelik lah. Abu Sa'id rasa ganji. Dia pun tak faham mula. Dia kata, ulailah sekali lagi sebut tu Rasulullah. Maka Nabi ulai sekali lagi. Lalu kemudian Nabi tambah pula. Nabi kata ada lagi perkara lain. Bila seseorang itu capai maqam ridha, Allah akan angkat seseorang itu 100 darjat. Bila Islam, segala-galanya Islam bagi dia. Bila untuk kepentingan Islam, kecil dunia dia bagi dia. Kecil harta 100,000 tu kecil. Bila berhadapan dengan kepentingan agama, duit 1 juta tu kecil. Mudah ya duit. Hadirat, saya nak wakar ni tak pelik email dia. Dia sanggup habis, dia wagi harta dalam peperangan Khandaq. Wagi harta semua. Dia kata bila saya bui hak ni di rumah saya tak ada apa satu harta untuk makan lah. Nak boleh lagu tu tak? Nak boleh lagu tu tak tahulah, kita ni tak tahu bila nak sapa situ. So kalau nak sapa, duduk atas rel tu budak lagi. Duduk atas jalan tu bakal lidak lagi. Aisyah radhiyallahu anha selepas Nabi wafat, berjaya tak berjaya Nabi didik isteri dia misalnya Aisyah tu pada bulan Ramadan 10 bulan kita ni lah. Siap dah makan net tu, duduk tunggu nak ban. Tiba-tiba orang miskin mari minta derma. Derma ni minta derma lah. Nak buat buka puasa tak ada duit. Dia bui masuk ke siap, ambil. Tak payah masuk, pakai makan dia, orang ban makan dia. Gak khadam Aisyah gi mari. Lepas tu kita nak makan ke dia lepas ni. Tu yang makan dia kita nak buat buka puasa. Nak masak lain pun tak ada dah. Gapo dia? Aisyah jawab. Jadi dalam riwayat tu sebut gi mari dia punya khadam dia tak ada apa lapar kita terima air sejuk buka terima. Aisyah kata mung duk pelik. Mung duk terikat hati dengan, kalau kita guna bahasa mudah lah, apa ya hati mu duk terikat dengan semakuk nasi, semakuk gula tu. Aku duk nak duk di khazanah Tuhan. Aku duk nampak nu rezeki Tuhan banyak lagi, seberat langit dengan bumi rezeki tu. Aku duk nampak hak tu. Aku tak nampak hak semakuk gula, aku tak nampak. Tengok jiwa Aisyah tu, kesan daripada pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas dia memang buka dengan air sejuk sungguh lah. Buka dengan air mutlak, bukan air mustakmal dak. Nak buat air mustakmal betul ni. Buka dengan air mutlak. Lepas dia semaya maghrib, tak semena-mena sahabat wagi gula hok masuk dah, gula cicit, gula hok masuk dah. Gula tu gula sepoho wagi. Gula daging poho. Orang Arab ni kalau daging poho, dia cicih halus masuk, dia campur dengan beberapa campuran lah. Dengan roti dan sebagainya, makan yang paling sedap lah. Kalau kita pergi Mekah pun tu memang sedap. Tu. Aisyah kata kan, aku ayat dia tadi. Aisyah kata kepada Khadir, aku ayat dah hari ni. Apa yang muduk nampak dalam pinggir hak tu, tak nampak orang lain tu hendak wi. Maknanya yakin dia. Bahaya boleh sedap lagi. Boleh sedap lagi. Jadi orang yang berjuang, orang yang sahabat maqam redha hasil daripada perjuangan hidup dia tu, Allah Subhanahu Wa Taala akan angkat dia 100 darjat. 1 darjat tu tingginya setara mana gambar yang diberikan oleh Nabi. 1 darjat itu luah, kalau nak kira luah, nak darjat 1 darjat tu luah di antara langit dengan bumi. 1 darjat. Bayar ke 100 darjat? Sahabat tanya, nak boleh hak tu apa dia yang perlu kita buat untuk dapat hak tu? Nabi kata al jihad fi sabilillah.
al-jihad fi sabilillah. 2 kali Nabi sebut kena jihad fi sabilillah, kena jihad fi sabilillah. Kemudian ayat yang ke-14 Allah SWT pertegaskan lagi, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Wahai orang-orang beriman, kalau kamu nak kelebihan-kelebihan yang aku sebutkan tadi, jadilah kamu ansarallah, pembantu agama Allah, penolong agama Allah. Seperti mana Nabi Isa berkata kepada pengikut-pengikut yang setia dari kalangan ansari ilallah, dari kalangan pengikut-pengikut dia yang turut berserta berjuang bersama dia, man ansari ilallah, siapakah dari kalangan kamu yang menjadi penolong-penolong agama Allah yang akan berjuang bersama aku? Nabi Isa pun pernah tanya masyarakat dia. Maka ada di kalangan pengikut-pengikut dia tu, ni makna bai'ah, ni bai'ah. Siapa dia nak bai'ah kepada aku untuk menjadi ansarullah, penolong agama Allah? Ada setengah-setengah, bukan semua. Ada sebahagian kata nahnu ansarullah, kami sanggup bai'ah untuk menjadi tentera-tentera Allah, untuk menjadi pejuang-pejuang membebaskan manusia daripada hamba kepada sama manusia jadi hamba kepada Allah. Maka fa'amanat ta'ifah min bani Israel, maka berimanlah sebahagian dari kalangan Bani Israel. Bila nak jadi penolong, bila nak jadi ansarullah ni syarat dia kena beriman dululah. Kena orang Islam, orang beriman. Sebahagiannya beriman, wa kafarat ta'ifah, dan sebahagiannya kufur. Ni Nabi Isa ni, Nabi yang ada mukjizat. Bila dia minta kesetiaan, bai'ah daripada masyarakat dia, bukan semua orang terima. Tu Nabi dah kat kita ni tidak Nabi. Orang tak terima boleh apa ni? Tak suruh pusing je. Oh, kita cakap ayat tak erti. Ada setengah ustaz tu suka juga ustaz ni. Dia kata ana pergi ceramah masjid tu, pergi ngajar masjid tu tiap-tiap minggu 5 tahun. 5 tahun ana pergi ngajar. Dia ayat kanan. 5 ayat kanan dia. 5 tahun saya pergi kuliah di masjid tu. 5 tahun tiap-tiap minggu. Selepas 5 tahun tu dia suruh ana lagi jadi tok syekh ngatib. Oh tu jadi sakit jiwa dia kata. Siapa dia malah pergi jam, malah pergi ngajar, malah dia kata. Dia kata jangan gitu. Jangan gitu. Orang ni bakal dia berubah ni 1020 kali dia berubah. Cuma hak tu ya dia tak berubah lagi. Enggak biarlah. Biarlah tu. Hak kita kadang-kadang kita ni tak tengok hak dia berubah. Duk tengok hak dia tak berubah. Tak nampak sama hak dia berubah. Orang ni boleh mari masjid dengan istiqamah 5 tahun, itu perubahan besar tu. Perubahan besar tu. Gitulah. Maka bila seseorang itu sanggup nekat untuk menjadi pejuang-pejuang agama Allah dan dia telah buktikan, maka fa ayyadna alladhina amanu ala aduwwihim, maka Allah kata bila sampai satu peringkat, kami perkukuhkan orang-orang yang beriman untuk mereka melawan musuh-musuh mereka. Ni kalau saya nak guna bahasa mudah, kita kena dapat kekuatan daripada Allah. Bagaimana kita nak dapat kekuatan, sumber tenaga tu daripada Allah Taala? Melalui ibadat. Cuba tengok sahabat Nabi ibadat, malam ibadat. Cuba tengok ibadat sahabat Nabi. Tu kekuatan. Kita nak dapat tenaga tu. Tenaga tu kita tak boleh dapat daripada orang lain. Tak boleh dapat. Umat Islam dalam berjuang fi sabilillah, cuba tengok di Afghanistan, di mana umat Islam tak ada sakit jiwa. Tapi orang kafir ni kalau kita baca seramai mana jadi gila, hidup perang. Sebab apa? Sebab dia mati. Manusia ni kalau bukan kerana akhirat, dia teringat pada isteri dia, luar biasa teringat tu. Teringat pada harta dia, teringat pada anak dia, teringat pada hidup. Tapi orang Islam tak. Sebab apa? Dia teringat hari akhirat. Nak boleh dapat hari akhirat, dia kena mati dulu. Itu hikmat mati itu, ulama kata. Kita nak dapat akhirat, nak dapat neraka pun kena mati dulu juga. Nak dapat syurga pun kena mati itu juga. Dan tak akan berlaku kiamat mengikut akidah Ahlussunnah kecuali bila kalau ada seorang yang hidup, tak akan berlaku kiamat. Syarat nak berlaku kiamat ni, sunnah Allah ni, mesti manusia semua berada di alam barzakh baru berlaku kiamat. Ramai mana dah manusia mati di hari akhirat? Dia mati dalam dunia ni duduk di alam barzakh. Lama mana? Bermula pada zaman Nabi Adam. Tetapi mereka tu tidak dibangkit lagi. Sebab apa? Sebab kita tak mati lagi.
Sebab tu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bila semua manusia mati, tak ada seorang hamba dah hidup. Selepas itulah baru berlaku hari bangkit. Itu mengikut ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Jadi kita perlu tenaga daripada Allah SWT melalui ibadat-ibadat yang sahih. Tenaga ni tenaga yang sebenar. Maka bila sampai tahap tu, bila Allah perkuatkan kita, fa asbahu zahirin, maka mereka menjadi orang-orang yang menang. Mereka tu jadi orang yang menang. Walaupun perjuangan mereka tak menang, tapi mereka jadi orang yang menang. Cuba kita tengok di Syria misalnya. Contoh yang mudah lah ni. Dah. Siapa orang nak bunuh dia, kamu akan dilepaskan. Kalau kamu kata la ilaha illal bashar, nak misalnya nak, kamu kata tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan bashar, kami akan lepas kamu. Lepas mana tidak dibunuh, tapi tak saya kata no la ilaha illallah, akhir sekali dia dikambuh, dia dibunuh. Makna jiwa dia tu menang, tak kalah. Walau dia dibunuh, dikatak kepala hancur. Ada tu pejuang Islam dia diikat di kereta, dia heret kereta, hidup dengan hidup. Heret di kereta pusing badan, tubuh dia separuh tak ada, lekat di minyak tak. Saya tahu, oh dahsyat. Heret, kita heret kayu bodoh. Kayu tu. Cuba heret kayu 1 kilometer. Bagaimana jadi nipis kayu. Heret tubuh manusia hidup-hidup ni. Dia ikat kaki, ikat di kereta, dia pusing mana. Tu pelaku Syiah terhadap ahli sunnah di Syria. Bayangkan lagu mana. Tetapi tetap kata Allah, Allah, Allah. Bapa tu? Sebab dia dapat nasrum minallah. Dia sudah jadi, dia menang dah. Walaupun perjuangan dia tak menang, tapi dia menang jiwa dia tu. Inilah sebenarnya kita nak ambil satu tenaga daripada amalan kita tu. Mestilah dia amalan tu bersumberkan daripada sumber yang sahih, baru ada tenaga. Kalau tidak, tak ada tenaga. Kita tak boleh tenaga daripada ibadat kita. Itulah perkara yang penting. Mudah-mudahan dengan ayat-ayat Allah yang kita bincang secara ringkas ini, mudah-mudahan kita dapat kebaikan, dapat satu tenaga lah untuk kita berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita harap perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.